Sejarah Tingkatan 4, Bab 3, Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di negara kita. Salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan perbincangan Bab 3, iaitu berkaitan dengan faktor kedatangan Jepun ke negara kita, dan serangan Jepun terhadap negara kita. Dan yang seterusnya, dasar pendudukan Jepun di negara kita. Kita akan melihat, kita akan membincangkan tentang dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. 3.5. Faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Pastikan di akhir pembelajaran ini, anda boleh menjelaskan faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Kedatangan Jepun ke negara kita. Serangan tentera Jepun bermula di Tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Manakala serangan terhadap Sabah dan Sarawak bermula pada 16 Disember 1941. Kedatangan Jepun ke negara kita bertujuan memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategi ketenteraan akibat sekatan ekonomi yang dikenakan oleh pihak bersekutu terhadap Jepun. Dalam usaha menjayakan misi ini, Jepun menggunakan propaganda seperti penggunaan slogan Semangat Asia dan Asia untuk orang Asia. Propaganda Jepun menanamkan semangat anti penjajah barat dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Kamu boleh lihat melalui gambar-gambar ini Gambar-gambar bagaimana ini adalah gambar-gambar propaganda yang dimainkan oleh orang Jepun dalam membangkitkan, dalam mendapatkan sokongan orang-orang di Asia supaya menyebelahi mereka kerana Jepun menanamkan semangat anti penjajahan barat dan ingin menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Okey. Faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Okey. Pertama sekali kerana kita lihat faktor ataupun sebab Jepun datang ke negara kita adalah untuk eksploitasi sumber bahan mentah. Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah di negara kita untuk keperluan perindustrian ekoran pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Tanah Melayu merupakan pengeluar utama biji timah dan getah di dunia, selain menghasilkan emas, biji besi, arang batu dan bauksit. Sasaran utama Jepun di Sarawak untuk mendapatkan sumber minyak, terutamanya di Miri dan Lutong. Pendudukan Jepun terhadap negara kita merupakan sebahagian daripada rancangan menjayakan pembentukan kawasan lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Faktor yang kedua ataupun sebab yang kedua, Jepun menakluki negara kita adalah kepentingan strategi ketenteraan. Kedudukan strategi negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun. Di hujung semenanjung Tanah Melayu terletak pangkalan tentera laut British iaitu Singapura. Penguasaan terhadap pangkalan tentera laut tersebut penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Okey, inilah antara dua sebab kenapa Jepun cuba menakluki negara kita. Okey, kita akan lihat bagaimana serangan Jepun terhadap negara kita. Serangan Jepun di Tanah Melayu bermula dengan pendaratan serentak tentera Jepun di pantai Kuala Peamat, pantai Sabak, Kota Baharu dan Thailand. Di Thailand di daerah Singgora dan Patani pada 8 Disember 1941. Keseluruhan Tanah Melayu jatuh ke tangan tentera Jepun apabila Singapura berjaya ditawan pada 15 Februari 1942. Tentera Jepun mendarat di Kota Baru dan mara ke selatan melalui jalan darat di negeri Pantai Timur. Okey, kita akan lihat Kamu boleh buka buku teks muka surat 69. Okey, kita akan lihat bagaimana serangan Jepun terhadap negara kita. Okey, kita akan lihat di Tanah Melayu. Ini adalah peta Tanah Melayu. Mula-mula Jepun mendarat di Thailand, di Singgora dan juga di Patani. Okey, kemudian kita lihat mereka cuba berpecah di bahagian timur, di bahagian pantai timur. Ini kita panggil pantai timur,
ya, pergi ke bawah, dan juga di pantai barat, ya, untuk pergi ke selatan, ya, untuk menguasai Singapura. Kita lihat tentera Jepun mendarat di Kota Baru, Kelantan, ya. Kemudian mara ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Okey, di pantai timur, ya, tentera Jepun masuk ke Kota Baru. Ya, kemudian dia mengikuti di kawasan sini, ya, di pantai barat untuk pergi ke Singapura. Okey, kita lihat Kota Baru pada 8 Disember, kemudian dia menguasai Kuantan pada 31 Disember 1941, kemudian dia memasuki Mersing pada 8 Januari. Ya, 8 Januari, kemudian dia pergi ke Singapura pada 15 Februari 1942. Dan pada masa yang sama juga, ya, di bahagian pantai barat, ya, dia bermula di Singgora, Thailand, masuk ke Chitra pada 12 Disember 1941, di Alustar pada 13 Disember 1941, kemudian Pulau Pinang pada 17 Disember 1941, kemudian ke Ipoh 26 Disember 1941, Slim River 7 Januari 1942, kemudian ke Port Swettenham pada 10 Januari 1942, sehari selepas itu pergi ke Kuala Lumpur pada 11 Januari 1942, kemudian pergi ke Muar pada 16 Januari 1942, kemudian 21 Januari 1942 di ke Batu Pahat, dan Johor Bahru pada 31 Januari 1942, dan mereka daripada sini, daripada Johor, terus pergi menakluki Singapura pada 15 Februari 1942. Dan kita lihat, ya, Jepun juga telah berjaya, ya, menenggelamkan, ya, dua kapal perang British, iaitu kapal Repulse dan juga Prince of Wales, ya, di lautan China Selatan. Okey, ini yang menyebabkan mereka boleh terus mara pergi ke Singapura dan menakluki Singapura pada 15 Februari 1942. Okey, kita lihat bagaimana, ya, tentera Jepun menakluki Sabah dan Sarawak. Ya, serangan tentera Jepun ke atas Sabah dan Sarawak bermula dengan pendaratan di Miri. Cuba kamu lihat, bermula dengan pendaratan di Miri. Daripada mana, ya, kita lihat tentera Jepun berlepas daripada Teluk Cham Ran, iaitu Vietnam, dan mendarat di Miri. Okey. Di Miri mereka berpecah nanti, ya. Satu pergi menguasai sebelah Sabah, ya. Kita lihat di Miri mereka sampai pada 16 Disember 1941, dan kita lihat mereka terus pergi ke Kuching pada 24 Disember 1941, dan daripada Kuching mereka terus pergi ke Sibu pada 27 Disember 1941. Manakala, ya, sepasukan tentera Jepun telah mara, ya, ke Kuching dan juga Sibu tadi, kemudian kita lihat sepasukan tentera Jepun telah mara ke Sabah. Okey, melalui Labuan. Okey, bagaimana mereka pergi? Pada 1 Januari pergi ke Labuan dan menduduki bandar utama di Sabah. Ya, kita lihat pada 9 Januari 1942 di Jerseton. Ya, kemudian kita lihat sebelum Jerseton, Jepun telah menguasai Beaufort, ya, pada 5 Januari 1942. Kemudian terus pergi ke Sandakan 19 Januari 1942. Dan pendudukan Jepun di Sandakan telah melengkapkan kempen serangan Jepun di Sabah. Okey. Jadi, ya, ini adalah kronologi peristiwa serangan Jepun ke Tanah Melayu dalam jangka masa yang sekejap sahaja, ya, Jepun telah berjaya menguasai keseluruhan Tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak. Okey, sebagai tugasan untuk memastikan kefahaman anda, cuba salin soalan ini. Ya, kebijaksanaan penting dalam merancang strategi untuk berjaya. Bersetujukah anda? Jelaskan. Anda boleh menggunakan contoh serangan Jepun ke atas Tanah Melayu. Ya. Bagaimana kebijaksanaan Jepun dalam merancang strategi, ya, dan membawa kepada kejayaan Jepun menakluki Tanah Melayu serta Sabah dan Sarawak. Persoalan ini kita akan bincangkan di dalam kelas tutorial kita. Saya harap anda bersedia dengan jawapannya nanti. Okey, kita akan teruskan lagi, ya, dengan penyataan ini. Strategi peperangan yang mantap, slogan dan propaganda Jepun yang berjaya mempengaruhi rakyat tempatan menjadi faktor mengapa Jepun mudah menakluki Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Jelaskan. Sila buat sedikit bacaan
Cuba rangka jawapan anda untuk persoalan ini. Dan persoalan ini juga akan kita bincangkan di dalam kelas tutorial kita. Kita teruskan lagi ya perbincangan kita hari ini dengan 3.6 iaitu dasar pendudukan Jepun di negara kita. Pastikan ya anda dapat menerangkan dasar pendudukan Jepun di negara kita ataupun memahami dasar pendudukan Jepun di negara kita. Setelah menduduki negara kita, Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera. Dasar pemerintahan tentera Jepun diterima daripada Panglima Agung Japanese Southern Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat difahami melalui dasar pentadbiran, dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Okay, dengan lain perkataan, kita lihat dasar pendudukan Jepun di negara kita, dia mengamalkan dasar pemerintahan tentera. Jepun mengamalkan dasar pemerintahan tentera daripada Panglima Agung Japanese Southern Army. Maksudnya dasar Jepun sewaktu mentadbir negara kita adalah sistem pemerintahan ketenteraan. Okay, dipecahkan kepada dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Okey, kita lihat sekarang ini ya, apa itu dasar pentadbiran. Dasar pentadbiran tentera Jepun. Nombor 1 ya, dasar pentadbiran tentera Jepun. Okey. Tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Pada peringkat awal, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera ditakbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem, politik dan ekonomi yang ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda sebelum perang. Okey, untuk pengetahuan kamu, ya, Tanah Melayu sebelum ini dijajah oleh British, manakala Sumatera pula merupakan wilayah Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi ya, kedua-dua negara ini mempunyai perbezaan dari segi pentadbiran. Ya. Sumatera kemudiannya diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera. Tanah Melayu pula ditakbir oleh pasukan tentera Jepun ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Okey, manakala kita lihat Singapura yang dikenali sebagai Shenonto ataupun yang membawa maksud Pulau Cahaya Selatan, diasingkan pentadbirannya dari Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malai Baru ataupun Melaya Baru. Negeri Melayu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran kerajaan Thailand. Ya, ini untuk menunjukkan rasa terima kasih Jepun terhadap Thailand yang memberi negara mereka untuk menjadi tempat pendaratan pendaratan Jepun sewaktu Jepun ingin menguasai Tanah Melayu. Manakala kita lihat Sabah dan Sarawak, Sabah, Sarawak dan Brunei pula digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Kita Borneo dan diketuai oleh Gubernur Jeneral serta diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-37 yang berpusat di Kuching. Okey, kemudian kita lihat yang kedua dasar pentadbiran. Dalam dasar pentadbiran Jepun kita lihat dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Okey. Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu serta diberi bayaran pencen seperti sebelum perang. Kedudukan baginda sebagai sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada bulan Januari 1943. Yang ketiga, kita lihat dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun memberi peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Langkah tersebut bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan penduduk. Pentadbiran tentera Jepun menubuhkan institut latihan pemimpin-pemimpin muda atau Kuo Kunrenjo
untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Okey, kita lihat ya. Jepun memberi peluang kepada penduduk tempatan yang mempunyai pendidikan ya untuk mendapat kenaikan pangkat ya sebagai pemimpin tempatan. Okey, kalau kamu perhatikan di atas ini ada satu pasukan yang dikenali sebagai Kempentai. Ia merupakan pasukan tentera Jepun menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun. Pasukan ini adalah satu pasukan yang ganas, kejam dan suka menyeksa dan bunuh sesiapa yang disyaki sebagai anti pentadbiran Jepun. Bermaksudnya, pasukan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada sesiapa yang menentang penjajahan Jepun. Sekiranya didapati ada yang cuba menentang penjajahan Jepun, maka pasukan ini akan bertindak kejam dan juga ganas menyeksa mereka ataupun membunuh sesiapa yang didapati cuba menjatuhkan pentadbiran Jepun. Okey, sekarang kita akan lihat dasar ekonomi. Akibat kemelesatan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Satu sistem yang diperkenalkan oleh Jepun iaitu sistem ekonomi kawalan. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatankuasa penyelidikan bahan diperkenalkan untuk mengawal sedia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Kemudian kita lihat mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Okey, ini adalah mata wang Jepun ya. Mata wang Jepun juga dikenali sebagai wang pokok pisang. Ini wang pokok pisang. Mata wang Jepun dicetak tanpa kawalan yang menyebabkan berlakunya inflasi kerana terlalu banyak wang tetapi kekurangan barangan di pasaran. Okey, sekarang kita akan pergi kepada dasar sosial pula. Okey, dasar sosial yang diperkenalkan oleh Jepun sewaktu pentadbiran mereka. Okey, kita lihat yang pertama sekali dasar pendidikan. Kita melihat pendidikan. Okey, apa yang berlaku dalam sistem pendidikan sewaktu pentadbiran Jepun. Jepun bertindak menutup sekolah Inggeris dan Cina. Terdapat bangunan sekolah tersebut digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat ataupun yang dikenali sebagai Hakko Ichiu. Mereka juga mencapai teknologi teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Okey, maksudnya di tanah Melayu pada masa itu Jepun memperkenalkan sistem pendidikan Jepun yang menerapkan nilai Jepun dan juga supaya mereka boleh mencapai teknologi industri Tentera Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Okey, kemudian yang kedua kita lihat sikap Jepun terhadap agama. Bagi membendung kegiatan penentangan terhadap pendudukan Jepun, tentera Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama juga diteruskan semula Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan juga di Kuala Kangsar. Okey, kemudian kita lihat catuan makanan. Okey, catuan dan penghasilan makanan. Pentadbiran tentera Jepun memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Catuan makanan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Pentadbiran tentera Jepun juga menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Keberitan hidup menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan. Mereka berdikari dan menghasilkan ciptaan baharu berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Sebenarnya sebelum ini tempe diperbuat daripada kacang soya. Tetapi oleh kerana desakan hidup menyebabkan masyarakat di Malaysia ini menjadi lebih kreatif
Ya, mereka menghasilkan bahan makanan, menghasilkan tempe daripada biji getah. Dalam lain perkataan ya, dalam maksud tersirat di sebalik ini ya, sebenarnya ya, rakyat di tanah Melayu pada masa itu ya berada dalam keadaan sengsara kerana kekurangan makanan, kerana catuan yang dikenakan oleh Jepun ya. Makanan yang terdapat di tanah Melayu pada masa itu kebanyakannya dirampas dan diberi kepada tentera Jepun ya. Okey, kemudian kita lihat layanan Jepun terhadap penduduk. Okey, layanan Jepun terhadap penduduk. Okey, kita lihat pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Okey, berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Tentera Jepun memberikan layanan baik kepada orang Melayu serta peribumi lain yang bekerjasama dengan Jepun. Tentera Jepun bertindak sedemikian untuk mendapatkan sokongan masyarakat peribumi bagi melicinkan pemerintahannya. Selain itu, tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhash Chandra Bose. Ya, orang India digalakkan menyertainya untuk kemerdekaan negara India. Layanan sedemikian bertujuan mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan Jepun untuk menguasai negara India. Itu sebabnya ya Jepun cuba berbaik-baik dengan orang India kerana dia ada cita-cita untuk menguasai negara India. Bagi orang Cina pula, tentera Jepun memberi layanan kejam kepada mereka lanjutan permusuhan daripada perang Cina-Jepun. Orang Cina juga dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa Perang Cina-Jepun. Masyarakat berbilang kaum di negara kita mengalami kesengsaraan ya, dan pengalaman pahit akibat kekejaman tentera Jepun. Kaum Cina mengalami kesengsaraan lebih teruk berbanding dengan bangsa Melayu dan India serta peribumi di Sabah dan Sarawak. Dan landasan kereta api maut adalah antara bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Terdapat orang Melayu, Cina dan India yang dipaksa menjadi buruh membina landasan kereta api. Dalam pembinaan landasan kereta api tersebut, ramai yang terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Pelbagai jenis penyakit serta suasana buruk di tempat kerja menyebabkan ramai yang mati. Okay. Dasar pendudukan Jepun meninggalkan pelbagai kesan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Kesimpulannya, pengalaman tersebut telah membentuk jiwa masyarakat tentang kepentingan ketahanan fizikal dan mental semasa menghadapi cabaran hidup. Penduduk memperolehi keberanian, kepercayaan diri, semangat spiritual dan juga mental yang kuat bagi menghadapi kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Keadaan ini seterusnya mencetuskan penentangan rakyat dalam pelbagai bentuk pendudukan Jepun di negara kita. Okey, jadi nanti dalam tajuk yang akan datang kita akan melihat perjuangan rakyat dalam menentang pendudukan Jepun. Kerana pendudukan Jepun ini telah mewujudkan satu keadaan sengsara kepada masyarakat di tanah Melayu. Walaupun pentadbiran Jepun memberi layanan yang berbeza-beza mengikut kaum, tetapi kita lihat sebagai kesimpulannya semua kaum ini pada akhirnya dilayan dengan buruk dan hidup dalam keadaan sengsara kerana dasar-dasar yang dilaksanakan oleh Jepun. Okey, kemudian kita lihat sekarang ni cuba ambil sedikit nota salin pernyataan ini Berfikiran kreatif dan inovasi penting untuk berjaya dalam kehidupan. Bahaskan. Okey, jawapan ini tidak terdapat di dalam buku tetapi berdasarkan pengetahuan yang telah kamu baca tentang bab ini, saya percaya kamu boleh mengemukakan fakta-fakta yang bersesuaian. Kita akan bincangkan maklumat ini pernyataan ini di dalam kelas tutorial. Okey, seterusnya kita akan lihat mengapakah semasa zaman pendudukan Jepun di negara kita dikatakan semua rakyat tanpa mengira kaum hidup dalam keadaan sengsara. Okay, jawapan ini terdapat di dalam buku teks dan kamu boleh kenal pasti Bila kamu boleh menjawab pernyataan ini bermaksud kamu sudah menguasai bab yang saya bincangkan hari ini ataupun topik yang saya bincangkan hari ini. Okey, dan kita akan bincangkan pernyataan ini di dalam kelas tutorial kita. Okey, itu sahaja untuk perbincangan kita hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.